Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik tersayang semua. Selamat kembali ke sekolah untuk sesi tahun 2021. Okay. Sebelum kita memulakan kelas pada pagi ini, saya ingin izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, saya Madam Rosliza Nawati binti Mat Nayan. Okay, saya mahu anda semua memanggil saya Madam Ros. Okay, saya juga sebagai guru kelas mengajar bahasa Inggeris dan juga RBT untuk kelas 6 positif bagi tahun 2021. Okey, untuk permulaan, saya ingin menjelaskan mengenai buku yang akan saya gunakan, iaitu satu buah buku garis satu. Pastikan buku tersebut telah lengkap ditulis dengan nama anda, nama subjek iaitu RBT, Reka Bentuk Teknologi, dan juga nama saya di bahagian kulit buku. Okey, sila tulis nama penuh saya dengan betul. Anda boleh rujuk video ini. Okey, bagaimana mengeja nama saya dengan betul. Okey. Setiap latihan yang saya berikan bagi setiap kelas hendaklah disalin dalam buku tersebut. Nanti bila setelah tamat PKP dan kita bersemuka, saya akan semak segala kerja yang telah saya berikan. Okey. Untuk kelas hari ini, sebagai ulang kaji kerana melibatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel. Maksudnya nanti selepas PKP, bila kita bersemuka, kita akan menjalankan sesi pembelajaran di bengkel. Jadi, bila melibatkan bengkel, saya perlu membuat ulang kaji mengenai keselamatan diri ketika berada di bengkel. Okey, untuk kelas hari ini, kita akan mengulang kaji mengenai amalan keselamatan. Okay. Bila menyebut tentang bengkel, tentulah perkara pertama yang perlu diberi perhatian adalah mengenai keselamatan. Okay. Kerana apa? Kerana kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Okay. Seterusnya, dalam kelas ini anda akan dapat menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan apabila telah habis kelas ni nanti. Anda akan dapat semua ni. Anda akan capai apabila anda dapat menyenaraikan 3 peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan dalam kuis yang akan saya berikan. Cuba lihat gambar yang saya berikan ni. Apakah nama tempat yang anda lihat ni? Tempat ni nanti akan kita sering kunjungi semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Apakah nama tempat ni? Saya rasa semua orang tahulah ini adalah bengkel RBT. Bagus. Okey, ini tajuk kita hari ni lah, iaitu keselamatan bengkel. Amalan keselamatan ketika berada di bengkel. Okey. Sekolah kan, jadi itu adalah pakaian yang sesuai kasut sekolah. Okey, yang kedua, jika tidak memakai tudung bagi yang perempuan, pastikan rambut diikat dengan kemas. Okey, bagi yang memakai tudung pula, masukkan tudung ke dalam apron. Akan disediakan apron di bengkel. Jika tiada, pastikan pakaian tu kemas. Yang keempat, mematuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Supaya kita nak mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri. Yang keenam, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Selepas melakukan aktiviti. Kadang-kadang aktiviti yang memerlukan kita memegang gam, memotong peralatan. Jadi, cuci tangan setelah selesai melakukan aktiviti. Dan yang terakhir, tanggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron. Macam mana kita nak buat aktiviti di bengkel? Kita punya tali leher bergayut-gayut dan mengganggu. Dan yang paling penting sekali, mengancam keselamatan.
Okey, ini adalah rumusan apa yang saya terangkan tadi. Okey, jika dilihat daripada gambar tadi, okey, yang ni lebih mudah faham dibagi kepada dua, iaitu murid lelaki dan juga murid perempuan. Jadi boleh tengok kat sini, murid lelaki pakaiannya kemas, okey, tengok tali leher kan, dan juga memakai kasut. Okey, murid perempuan seperti yang saya terangkan tadi. Okey, jika memakai tudung, masukkan ke dalam apron, dan jika rambut panjang, ikat. Okey, seterusnya lengan baju. Kita tak nak lengan baju tu mengganggu aktiviti kita di dalam bengkel. Mengganggu proses kerja kita nanti. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada peraturan keselamatan bengkel. Yang tadi yang penting adalah diri tu dulu. Okey, sekarang bila kita berada dalam bengkel, bengkel tu sendiri perlukan peraturan keselamatan. Okey, yang pertama, dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Jadi, apabila loceng berbunyi dan kelas RBT pun bermula, anda perlu beratur di luar kelas sebelum menuju ke bengkel. Jadi, dalam barisan yang teratur, anda tiba di bengkel, beratur di kawasan luar bengkel. Tunggu sehingga guru anda memberi kebenaran untuk masuk. Okey, barulah anda masuk. Okey, yang kedua, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Jika waktu RBT itu adalah di waktu akhir, perlu membawa beg, letakkan beg di kawasan yang disediakan di luar bengkel. Jangan sesekali membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, yang ketiga, minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Semua bahan dan peralatan yang ada dalam bengkel, sebelum nak guna tu minta kebenaran dulu. Sebab banyak peralatan yang membahayakan, mungkin membahayakan diri, membahayakan rakan-rakan di sekeliling. Okey, yang keempat, gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Okey, ini maksudnya kalau tukul, tukul. Okey, tukul. Gergaji. Gunakan dengan betul. Contohnya, tukul. Untuk apa? Untuk mengetuk paku, mencabut paku. Jangan gunakan tukul untuk mematahkan papan, kan? Tak sesuai. Gunakan sesuatu peralatan tu sesuai dengan fungsinya dan gunakan dengan cermat. Kita nak jaga harta kerajaan ni, jadi gunakan dengan cermat. Okey, supaya tidak rosak. Jadi orang lain pun boleh guna. Okey, yang kelima, pastikan semua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik. Jadi bila dah diberi kebenaran untuk masuk ke dalam bengkel, pastikan, lihat tingkap. Sila buka tingkap. Untuk pengudaraan. Yang keenam, beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Jadi semasa melakukan aktiviti, mungkin ada berlaku kecederaan, kemalangan, terkena tangan, berlaku luka. Jadi segera, dengan segera beritahu guru untuk mendapatkan rawatan awal. Okey, yang ketujuh, bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Jadi boleh lihat ini di antara signage, tanda-tanda keselamatan yang kita sering jumpa di dalam bengkel. Yang pertama, utamakan keselamatan. Memang kalau kita pergi ke mana-mana bengkel pun, bukan hanya di bengkel RBT, ke mana-mana bengkel kita akan nampak yang pertama, iaitu utamakan keselamatan. Pintu keluar, jika berlaku sebarang kecemasan, jadi kita dah tahu laluan mana yang kita perlu keluar. Jagalah kebersihan, nampak sampah ketika kita melakukan aktiviti. Baki-baki kertas, baki-baki papan, semua bahan-bahan yang telah kita gunakan, kita hendaklah membuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Tanda lantai licin, pemadam api, dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi kita semua kena patuh
Kerana macam saya cakap di permulaan kelas tadi, kemalangan boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Jadi kita perlu utamakan keselamatan terlebih dahulu. Seterusnya. Kita pergi pada peraturan keselamatan alatan dan bahan. Apa tu alatan? Seperti yang terdapat dalam gambar. Alat-alat yang akan kita gunakan untuk menjalankan aktiviti kita lah. Mungkin kita ada buat projek, jadi kita akan gunakan alatan. Gunakan alatan dan bahan mengikut prosedur yang betul. Nanti Madam akan terangkan nama-nama alat-alat dan bahan dan kegunaan alat-alat tersebut. Jadi kita hendaklah menggunakan alatan mengikut fungsinya dengan betul. Yang kedua, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Gunakan bahan yang disediakan. Contoh kita menggunakan bahan seperti gam. So guna dengan cermat, tak perlu nak membazir. Ambil yang perlu sahaja. Yang ketiga, bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempat yang betul. Setelah selesai semua aktiviti, pastikan alatan diletakkan di tempatnya semula. Jangan kita biarkan bersepah-sepah di atas meja kerja. Itulah tujuan peraturan ni. Kita mesti tahu, mesti ajar. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita seterusnya. Yang keempat, beritahu guru jika berlaku kerosakan atau kehilangan alatan. Jika kita ambil alatan, kita dapati alatan tersebut telah rosak ataupun semasa kita melakukan aktiviti peralatan tersebut rosak, terus maklumkan kepada guru agar alatan tersebut dapat dibaiki ataupun dikeluarkan daripada tempat aktiviti tersebut agar tidak mendatangkan bahaya kepada murid-murid dan kelas yang seterusnya. Yang kelima, dilarang menggunakan bekas bahan beracun, bahan kimia dan bahan mudah terbakar untuk dijadikan bahan projek. Ini satu yang amat penting sebab melibatkan keselamatan bahaya kepada kita dan juga rakan-rakan kita yang berada di situlah. Mungkin mengancam nyawa bahan beracun, bekas bahan beracun, bahan kimia dan bahan mudah terbakar kita gunakan mungkin meletup. Jadi membahayakan nyawa. Yang keenam, kita hendaklah menyimpan bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang sesuai dan selamat seperti di dalam almari. Contohnya kita nak gunakan minyak tanah. Kita nak gunakan minyak pelincir. Kita nak gunakan alkohol. Jadi bahan-bahan ni cat. Bila kita nak gunakan ni, selepas kita dah gunakan, simpan balik di tempat yang telah disediakan. Dan selamat. Jadi kita kena fikirkan keselamatan yang paling penting. Yang ketujuh, pastikan alat pemadam api dan peti pertolongan cemas sentiasa dalam keadaan baik. Ini kita kena bekerjasama dengan guru kita lah. Pastikan pemadam api ada. Pastikan peti pertolongan cemas pun ada. Jika berlaku kemalangan, kecederaan, mudah untuk kita memberi bantuan awal. Yang ke-8, meminta bantuan guru jika terdapat sebarang keraguan ketika menggunakan alatan dan bahan semasa membuat aktiviti. Jika kita ada masalah, apa-apa masalah semasa kita melakukan aktiviti, menjalankan projek kita. Jadi kita segera minta bantuan guru. Ataupun kita tak tahu nak guna alatan tu. Mungkin kita teori lah. Macam Madam akan ajar teori dulu. Nanti kemudian Madam akan bawa anda semua ke bengkel dan Madam akan kenalkan dengan alatan dan cara guna alatan tersebut. Ini adalah latihan ulang kaji kita hari ini. Jadi Madam nak anda semua salin dalam buku latihan RBT dan lengkapkan jawapannya. Nanti bila dah habis PKP nanti, Madam akan tanda
Jadi semua jawapan ni ada dalam slide yang madam bagi ni. Okay, jadi anda boleh menonton berulang kali dan mencari jawapan. Okay. Pastikan anda menulis hari dan tarikh hari ini. Pastikan anda menulis tarikh, minta maaf tarikh ni teacher madam record. Jadi tarikh kelas kita iaitu pada hari Jumaat jadi tulis tarikh, hari, pastikan salin dengan kemas dan juga lengkapkan jawapan dalam buku latihan masing-masing. Okey. Okey, dalam grup WhatsApp nanti madam akan sertakan link untuk kehadiran kelas dan juga sedikit quiz dalam Google Form. Jadi untuk menguji kefahaman anda semua berkaitan tajuk kita pada hari ini. Okey. Jadi ambil peluang, ambil masa untuk meneliti slide yang telah madam sediakan khas untuk awak untuk sesi kita yang pertama kali ini. Sekian, terima kasih untuk anda semua yang meluangkan masa. Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum.